Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi kita sepatutnya sah Jumaat, syarat sah lah. Tapi disebabkan syarat sah ni panjang, kita langkau sah. Syarat sah ni kita belakang sekali. Dia rukun khutbah, syarat khutbah pendek. Jadi kita baca 4 tu dulu, 4 tu tak ada lahsiah tu. Baca saja. 4 tu fardu Jumaat. Fardu Jumaat ni maksudnya lebih kurang pada rukun Jumaat lah. Mana nak bagi sah Jumaat ni mesti ada 3 ni. Khakhisun. Pertama khutbah yang pertama, yang kedua khutbah yang kedua, dan sin sembahyang 2 rakaat. Ni fardu Jumaat, maksudnya rukun Jumaat. Mana nak sah sembahyang Jumaat kena 3 ni. Khutbah pertama, khutbah kedua, sembahyang Jumaat. Tak sah 3 ni tak ada lah. Asal satu ni tak ada, tidak sah. Okey. Tu 4, habis dah 4. Kemudian kita langkau shin tu syarat khutbah sebab dalam i'anah ni sebut rukun dulu. Baru dia sebut syarat sah. Pergi kepada ra tu Ra tu rukun khutbah 5 perkara. Dia buat ringkasan aswadun. Okey, alif tu untuk alhamdulillah, puji Allah. Sad tu salawat atas Nabi. Lepas tu waw tu untuk wasiat takwa. Lepas tu alif tu ayat Quran. Yang kelima dal doa bagi mukminin. Okey. Jadi kepada i'anah buka pada bab rukun khutbah. Dia selepas daripada syarat sah khutbah. Rukun khutbah tu ialah. Kalau matan Qurratul Ain dia akan sebut wa wuqu'uha ba'da khutbataini bi arkanihima. Bi arkanihima tu wahiyah. Wahiyah tu dia mari rukun-rukun. Rukun khutbah lepas syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat kita belakang sekali sebab dia paling panjang. Cuba rukun khutbah. Para qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okey. Wahia bermula dia rukun-rukun khutbah tu khamsatun, ada 5. Khamsatun tu tengok dalam hasyiah i'anah wahia wa qawluhu wa fi khamsatin ay arkanuha khamsatun. Wahia khamsatun tu ay arkanuha, arkanul khutbah itu khamsatun, ada 5. Ay ijmalan, yakni secara ijmalinya ada 5. Wa illa ay wa illam naqul ijmalan, kalau kita tak berkata ijmal, fahiya maka rukun khutbah ni thamaniyatun, ada 8. Okey. Tafsilan secara tafsil. Litakarruri thalathatil awwali fihima, kerana berulangnya 3 rukun yang pertama pada 2 khutbah, iaitu rukun pertama tu alhamdulillah, selawat dan wasiat. Bukan ada 3 tu. 3 tu berada pada khutbah pertama dan kedua. Jadi 6. Tambah lagi 2 rukun jadi 8. Gitu. Habis. Lepas tu tengok kata dia ahaduha, salah satu daripada rukun khutbah tu ialah hamdulillahi ta'ala, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Puji Allah lah. Jadi dalam matan kita ni alif tu alhamdulillah.
Okey. Lepas tu tengok i'anah, qauluhu hamdulillah. Puji Allah, ai walau fi dhimni ayati, walaupun terkandung dalam ayat. Dalam ayat Quran, ayat Quran yang ada sebut alhamdulillah. Boleh juga kita sebut ayat Quran tersebut tapi dengan qasak baca alhamdulillah, bukan qasak baca Quran. Qasak baca Quran jadi kama fi qaulihi ta'ala, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Jadi awal-awal kita boleh start alhamdulillah dengan ayat ni. Ni surah Al-An'am ayat 1. Haitsu dengan sekira-kira qasadal hamda faqat. Dia qasak untuk puji, jangan qasak baca Quran sebab antara rukun khutbah baca Quran. Fa in qasada qira'atal ayati, maka jikalau dia qasak baca Quran atau qasadahuma ataupun qasak baca Quran serta baca alhamdulillah ma'an, sama serta dua-dua tu, au atlaqa ataupun tak niat langsung baca alhamdulillah ke untuk puji atau baca Al-Quran tak niat apa, maka kafat an qira'atil ayati. Maka terhalang ia daripada membaca Quran, ya. Kafat memadai ia an qiraatil ayati, daripada bacaan Quran. Maksudnya apa? Alhamdulillah tu menjadi ayat Quran. Dia bukan alhamdulillah dengan makna alhamdulillah yang rukun yang alhamdulillah ni. Maka kalau dia niat baca Quran sahaja, atau dengan niat baca Quran serta alhamdu sahaja, ataupun tak niat apa-apa, maka dia menjadi ayat Quran, dia tak jadi puji. Dia jadi ayat Quran lah, tak jadi puji. Jadi kalau contoh begini, kalau kita baca awal-awal alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tapi qasak baca Quran, dia tak kira alhamdu. Kemudian tiba-tiba kita selawat, kemudian kita usi bi taqwallah tu, lepas tu baca ayat Quran lagi, tiba-tiba alhamdu yang asanat tu tak ada, tak sah khutbah. Bila tidak sah khutbah, tidak sah mayang. Bila tak sah mayang, kena ulang balik. Dari sudut tertib rukun tak syarat alhamdulillah awal. Boleh je selawat, cuma sunat saja tertib. Sehari boleh sebut kok. Wala takfi anha, dan tidak memadai daripada bacaan Quran, wa anil hamdi, dan daripada alhamdu tu, fima kalau masalah lau qasadahuma ma'an. Jadi terkeluarlah pula kalau qasak dua-dua. Dia baca ayat Quran ni surah Al-An'am ayat pertama, tapi qasak dua-dua, alhamdu dengan baca Quran, maka tak dikira langsung. Dia tidak dikira sebagai baca Quran, dia tak kira sebagai alhamdu. Maka bila dia tak baca ayat Quran selepas daripada tu, habis dia kira tinggal dua rukun, alhamdu satu, ayat Quran satu. Lagi tidak sah. Lianna syai'a la yuaddi bihi fardani maqsudani, kerana sesuatu itu tidak dapat menunaikan dua fardu yang maksud ni rukun lah. Dia ada maksud dengan ghairul maksud. Maksud ni tujuan asal. Tujuan asal untuk khutbah ni memang alhamdu, selawat, baca Al-Quran, doa, dan juga usi bi taqwallah. Okey, selesai. Kemudian wa yajri hadha at-tafsilu fima law ata bi ayatin tadammana al-wasiyatu bit taqwa. Berlaku juga pentafsilan ini pada masalah kalau mendatangkan ayat Quran yang mengandungi makna wasiat bit taqwa. Sama juga kan antara rukun khutbah wasiat dengan takwa. Tiba-tiba dia buat mari ayat Quran tapi dengan qasak baca ayat Quran dan qasak usi bi taqwallah, maka tak memadailah. Hal tadi dua-dua tu tafsir sama saja. Kalau qasak baca ayat Quran saja, maka tidak memadai untuk dia wasiat dengan takwa. Dia mesti kena qasak wasiat dengan takwa sahaja. Kalau ada ayat Quran dia baca, ada wasiat takwa. Jadi tafsir tersebut sama saja dia kata, dia pun tak ulang dah. Habis tu untuk rukun pertama khutbah. Wa thaniha, dan yang keduanya salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzihima, dengan lafaz kedua-duanya, lafaz kedua-dua alhamdulillah dan selawat tadi. Ai hamdulillahi wassalati wa hamdillah sila. Ai hamdillah itu badal bagi lafzihima.
hamdillahi wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tu aid dhamir lah. Contoh alhamdulillah, seperti alhamdulillah. Au ahmadullah. Fala yakfi asyukru lillah, tak memadai, tidak sah kalau sebut asyukru lillah. Awi thana'u lillah, tak cukup, kena alhamdu juga. Wala alhamdulirrahman, tak boleh, kena Allah juga. Au lirrahim pun tak boleh juga. Wa ka Allahumma salli, ni contoh selawat. Contoh Allahumma salli ala Muhammad. Au sallallahu, boleh juga dengan sirah khabariyah. Au usalli ala Muhammadin, boleh juga. Au ahmada, ataupun ahmada, bukan Muhammad tapi nama ahmada, boleh juga. Awil rasuli, rasul, boleh juga. Awil nabi, nabi, boleh juga. Awil hasyiri, hasyir, boleh juga. Apa-apalah nama nabi dalam dalail khairat tu. Fala yakfi, maka tak memadai Allahumma sallim ala Muhammad warham Muhammadan, tak boleh, sebab tidak ada selawat. Itu hanya ada salim. Wala, dan tak memadai juga sallallahu alaihi bil dhamir, dengan dhamir saja. Wa in taqaddama, ghayahnya meskipun terdahulu lahu baginya zikrun, telah menyebut dah. Telah menyebut dah nama, satu nama nabi, kemudian sekarang ni dia selawat as-sallallahu alaihi, gitu ya. Dia sebut dah nama nabi sebelum tu, Muhammad ke Ahmad ke, tapi bila waktu selawat dia sallallahu alaihi saja, tak memadai. Yang mana zikrun tadi yang disebut tadi tu yarji'u ilaihi dhamiru, kembalilah kepadanya itu oleh dhamir, kembali kepada Muhammad. Walaupun dah sebut dah nama Muhammad sebelumnya, tapi dengan sirah yang bukan selawat, tiba-tiba waktu selawat dia kata sallallahu alaihi, tak cukup. Kama sarraha bihi jam'un muhaqqiquna, seperti mana yang dijelaskan oleh sebahagian ulama muhaqqiq. Wa qala al-Kamal ad-Damiri, telah berkatalah oleh Kamal ad-Damiri, wa kathiran ma yaskul khutaba'u fi dhalika, banyak perkara yang lupa oleh puak-puak khatib ni pada demikian itu. Pada bab ni banyak cuai. Okey. Dalam hasyiah, qauluhu wa thaniha ay al-arkanil khutbatain, yakni yang kedua daripada rukun-rukun dua khutbah. Wa qauluhu salatun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kata musannif selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai yakni li'anna al-khutbata, kerana bahawasanya khutbah itu ibadatun, ialah satu ibadat, iftaqarat ila zikrillah ta'ala, yang berhajatlah ia ibadat itu kepada zikir kepada Allah, berhajat kepada zikrullah, berhajat kepada zikrullah. Maka bila berhajat pada zikrullah, faftaqarat ila zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berhajatlah khutbah itu juga sebut nama Nabi. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, bila sebut nama aku akan sebut namamu, Allahumma salli ala Muhammad. Walima fi dalailin nubuwah. Walima, dan kerana barang, yakni hadis, fi dalailin nubuwah, pada kitab dalailin nubuwah lil Baihaqi, bagi Imam Baihaqi, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sabda Nabi, qala Allah taala, telah berfirman Allah taala, ja'altu ummataka, telah aku menjadikan umat engkau, la tajuzu alaihim khutbatun, tidak harus ke atas mereka itu oleh khutbah, hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli, sehingga mereka bersaksi bahawa engkau itu hamba-Ku dan pesuruhku. Habis. Qauluhu bilafdhihima wa huwa muta'ayyinun. Bermula dia lafaz tu ialah tertentu, lafaz tertentulah. Lakin min haitsul maddati, boleh berlaku dari sudut maddah. Maddah ni benda yang nak sebut tu, bahan yang nak sebut tu. Jadi mana kalau selawat tu mesti ada as-salah dengan an-nabi, tu maddah dia. Kalau nak puji mesti ada alhamdu, mesti ada lillah. Tak ikutlah macam mana mu nak sirah macam mana pun, asalkan maddah tu ada. Alhamdu dengan Allah kalau puji, salla dengan selawat dan juga Muhammad mesti ada. Okey, itu maddah. Wa illam takun masdaran, meskipun maddah tersebut bukan masdar, walaupun bukan masdar sekalipun. Fashamilal mushtaqa, maka merangkumilah ia qauluhu lafzihi, qauluhu adamu kaunihi masdaran tu al mushtaq, isim mushtaq, kerana masdar tu mushtaq minhu, maka boleh isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah. Nahwu ana hamidun lillah, boleh hamidun isim fa'il,
Jadi hamdun ada tak? Hamdun ada. Allah ada tak? Allah ada. Wa ahmadullah boleh juga. Hamdun ada tak? Ada. Allah ada tak? Ada. Itu madah walaupun berubah sirah. Wa ana musallin ala nabi. Selawat ada tak? Ada. Musallin. An-nabi ada tak? Ada. Au usalli ala rasulillah ada tak? Ada. Madah tu ada walaupun bukan masdar. Wa lafzul jalalati muta'ayyinun wa la yata'ayyanu lafzu Muhammadin. Lafaz jalalah itu wajib mesti disebutkan dalam khutbah. Tak boleh sebut ganti nama Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Al-Malik ke Al-Mutakabbir, tak boleh. Tapi kalau untuk nama Nabi tidak ditakyinkan. Boleh jadi Ahmad, Hashir dan sebagainya. Kama yustafadu min kalamihi, seperti mana yang dapat difahami daripada kalam Fathul Mu'in. Wa innama ta'ayyana lafzul jalalati duna lafzi Muhammadin. Kenapa kita ta'yinkan lafaz jalalah, tidak ta'yinkan nama Nabi Muhammad tu? Kenapa boleh Nabi Ahmad, Hashir dan sebagainya? Lianna lafzul jalalati, kerana lafaz jalalah itu lahu bagi lafaz jalalah maziyatun ala sairi asma'ihi ta'ala. Ada satu kelebihan yang lain berbanding nama-nama Allah yang lain. Mana dia lebih? Dia kan dia panggil apa? Al-asma'ul a'zam atas pandangan jumhur. Li ikhtisasihi bihi ta'ala, kerana lafaz Allah itu hanya khusus bagi Allah. Ikhtisasan taman, sebagai khusus mafhum mutlaq yang sempurna. Tak ada orang dah yang macam nama Allah. Tapi kalau Rahman boleh jadi nama orang. Rahim contohnya boleh jadi nama orang. Allah tak ada orang boleh nama. Bahkan haram menamakan anak dengan Allah. Ada diceritakan ada orang namakan anak dia dengan nama Allah, anak dia kena mati, kena sama peti mati. Tu disebut dalam kitab Asyiah. Pi dalam bab nama dalam kitab Asyiah ya anak apa Asyiah bijmi ala dikna, pi dalam bab penamaan anak. Ada ditulis. Situ cerita dia kena sama peti. Cuma tak ingat sama peti tu pak dia ke ataupun anak tu sendiri. Tak ingat tu. Wa yufhamu minhu, dan dapat difahamkan daripadanya juga inda zikrihi, ketika menyebut namanya nama Allah itu. Yufhamu minhu inda zikrihi itu yufham sairu sifatil kamal, dapat difahami sekalian sifat-sifat kesempurnaan bila kita sebut Allah. Dia sebut Allah ya, automatik dalam kepala otak kita dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Wala kadzalika lafzu Muhammadin. Bukan begitu kalau lafaz Muhammad tu banyak orang dia tidak takyin pada Nabi SAW saja. Bahkan ada nama Muhammad ni banyak. Habis. Qauluhu fala yakfi. Tengok yang fala yakfi, alhamdulillah tu tak ada apa tu. Fala yakfi asyukru lillah. Tak memadai kalau kita sebut asyukru lillah. Kerana apa? Li'adamil ityani bilafzil hamdi. Kerana tidak mendatangkan dengan lafaz alhamdu, wa in kana muradifan lahu, meskipun syukur ni sama maksud dengan alhamdu, tak boleh. Dia bila amrun ta'amudi tak boleh ubah. Macam asyhadu lah, dia tak boleh a'lamu, tak boleh saya saja. Wa qawluhu la alhamdulillahirrahman ay min ghairi idafatiha, itu idafah apa. Lepas tu Allahumma salli tamthil apa semua tu tak ada apa. Qawluhu aw nahwihi. Qauluhu aw nahwihi ay ma dzukira min baqiyati asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh sebut nama-nama nabi yang lain. Kal bashiri, seperti orang yang bawa berita gembira, wan nadhiri, dan orang yang bawa berita sedih, nadhir siksa. Wa taqaddama annahu yata'ayyanu fi as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhud al-akhiri yata'ayyan fa'il lafzu Muhammadin. Telah terdahulu dalam bab semayang bahawasanya tertentu pada semayang pada selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir itu lafaz Muhammad. Lafaz Muhammad kena Muhammad, tak boleh ganti. Al-Hasyir pun semua tak boleh ganti. Tapi kalau khutbah boleh ganti. Wala yujzi'u ghairu Muhammad. Tidak sah semayang kita tasyahud akhir dengan selain nama Muhammad. Min baqiyati asma'ihi sallallahu alaihi wasallam, daripada baqi nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kenapa begitu? Wal farqu, dan bermula perbezaan. Wal farqu bainal khutbah wat tasyahhudil akhir adalah annal khutbata, bahwasanya khutbah itu khabar was ausa'u baban tu tamyiz, terlebih luah bab itu, bab khutbah ni minas solat, daripada sembahyang. Makna lebih luah, lebih terbuka luah ni. Macam mana terbuka pula? Wallahu a'lam, amrun ta'amudi sebut lain lagi tak boleh.
Qauluhu fala yakfi Allahumma sallim ila akhirih. Ai li'adamil ityani bi lafdhis salah. Sebab apa tidak sah Allahumma sallim? Sebab tidak ada perkataan as-salah. Kalau bawa as-salah dan wassalam boleh sebab ada lafaz salah. Kalau salam saja tak boleh. Qauluhu wala sallallahu alaihi bid-dhamir. Tak boleh juga selawat ke atas Nabi SAW dengan sallallahu alaihi bid-dhamir. Dengan sallallahu alaihi dengan kita sebut dhamir alaihi. Ai wala yakfi sallallahu alaihi, tidak sah, tidak memadai sallallahu alaihi bil ityani bid-dhamiri, dengan membawa datang dhamir saja. Ya dulu badal al-ismi menggantikan ising al-zahiri yang zahir ia. Qiyasan ala tasyahudi illa maf'ul ajli, kerana mengkiaskan kepada tasyahud akhir tak boleh ubah, bahkan perlu kepada zahir makna, zahir lafaz ising. Maka begitu juga dalam khutbah ketika selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak sama dari sudut boleh kita maknakan dengan lafaz nama lain daripada Muhammad, tapi dari sudut sama dengan tasyahud akhir ialah dia mesti kena, kenapa tadi? Dia mesti kena isim zahir, tidak boleh dhamir. Habis dah. Jadi rukuk khutbah sekejap Habis dah rukuk khutbah yang kedua. Yang ketiga pula iaitu wasiat. Qauluhu wasiyatun bitaqwallah. Fala yakfi at-tahdhiru minad dunya. Maka tidak memadai oleh memperingati, mengawasi daripada perkara dunia. Tak boleh. Dia mesti wasiat bitaqwa berkaitan akhirat saja. Tidak boleh berkaitan dunia. Wa ghururiha, dan hancur ataupun yang rosaknya dunia. Balla budda minal hathi, bahkan tak dapat tidak daripada menyuruh ala ta'ah, ke atas taat pada Allah, wa zajri 'anil ma'siyati, dan juga bebas daripada maksiat, kama sayadhkuruhu, seperti mana yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullah. Qauluhu wa la yata'ayyanu lafzuha ai al-wasiyatu bittaqwa. Untuk lafaz takwa ni kita tak baca lagi kan. Wa thalithuha wa thalithuha, tiga daripada rukun-rukun khutbah tu ialah wasiyatun bitaqwallah. Okey. Wala yata'ayyanu lafzuha, tidak tertentu oleh lafaznya lafaz wasiat, wala tatwiluha, dan juga tidak memanjangkan lafaz wasiat. Okey, tak panjang dan tak tertentu pada usi bitaqwallah. Boleh saja dengan makna lafaz lain asalkan dia menuju kepada taat pada Allah, bebas daripada maksiat. Maka dia pun sebut qauluhu wala yata'ayyanu lafzuha ayil wasiyatu bittaqwa. Li'anna al-gharada, karena bahawasanya tujuannya ialah al-wa'dhu, memberi peringatan, memberi pengajaran, al-wa'dhu saja, memberi pengajaran saja. Wal hamlu ala ta'atillah, dan menanggung ke atas taat pada Allah, yakni membawa kepada taat pada Allah. Jadi kita kena ungkapan dalam khutbah tu dari sudut wasiat kepada takwa, bukan hanya usi bi taqwallah, bahkan boleh apa-apa lafaz yang menunjukkan kita menyuruh dia buat taat, mengelakkan dia daripada berbuat dosa, melarang dia daripada berbuat dosa. Fayakfi ma dalla 'ala al-mau'izati, maka memadailah oleh perkara kalam-kalam yang menunjukkan ke atas pengajaran. Tawilan kana, sama ada panjang pengajaran tu, au qasiran, ataupun pendek. Tapi syaratnya bahasa Arab lah, tak boleh bahasa Melayu. Tu jangan lupa pula, sebab dia rukun khutbah. Ka'ati'ullah, seperti ta'alah kalian akan Allah, wa raqibuhu, dan mendekatilah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Wa fil mughni, dan pada dalam kitab mughni, ma nassuhu boleh, ma nassahu boleh. Barang yang telah menaslah ia mughni tu, akan dia akan barang. Ia kata macam ni lah mughni. Tanbihun, ini satu peringatan. Tanbihun, ini satu peringatan. Wala yata'ayyanu lafzuha, tidak tertentulah oleh lafaznya lafaz wasiat. Yahtamilu, berkembang kalian, anna muradahu, bahwasanya murad qauluhu tadi tu, la yata'ayyanu lafzul wasiyati, tidak tertentu oleh lafaz wasiat, wa huwa ibaratul raudhati, dan begitulah murad tersebutlah disebutkan dalam kitab Raudhah. Fayakunu lafzut taqwa la budda minhu, maka adalah lafaz takwa itu tak dapat tidak daripadanya. Maksudnya apa? Maksudnya wasiat itu yang tidak tertentu, adapun takwa Allah itu tertentu, takut pi wasiat lain pula. Wa hadza aqrabu ila lafzihi, dan inilah yang terlebih dekat kepada lafaznya lafaz musannif ni.
Wa yahtamilu anna muradahu, dan begitu juga boleh ada kebarangkalian bahawa semurad dia ialah wala yata'ayyanu wahidun min al-lafzaini la al-wasiyah wala taqwa. Tidak tertentu satu daripada dua lafaz ni, tidak pada wasiat, tidak pada takwa. Jadi pandangan yang kedua pula kata tak ta'yin, asal ada ya salah satu, sama ada wasiat ataupun takwa. Kalau tak ada wasiat ada takwa sah, kalau ada takwa tak ada wasiat sah juga. Wa huwa ma qarartu fi bihi kalamahu. Wa huwa, dan begitulah murad tersebutlah ma qarartu, perkara yang telah mengurai oleh aku bihi. Ya, ma qarartu. Ya. Ma qarartu. Wa huwa ma qarartu bihi kalamahu tab'an lisyarihi. Wa ana ni. Wa huwa ma qarrat bihi kalamahu kalamahu. Wa huwa ma qarartu bihi kalamahu tab'an lisyarih. Tak apa tu. Wahwa, dan begitulah, iaitu muraduhu adamu ta'ayyunihi, adamu ta'ayyuni wahid min al-lafzain tu. Murad yang kata tidak tertentu pada salah satu lafaz tu, itulah dia kata ma qarartu bihi, perkara yang telah aku huraikan dengan dia, hurai kalamahu akan perkataan musannif, tab'an lisyarihi, kerana mengikut bagi syarih, iaitu syarih bagi Fathul Mu'in ini. Wa jazama al-Asnawi, dan telah menjazamlah oleh Asnawi bi ihtimalil awwali, dengan ihtimal pertama, iaitu maksudnya ialah la yata'ayyanu lafzul wasiyah, bukannya la yata'ayyanu wahidun minal lafzain. Ada yang kata begitu. Jadi khilaf banyaklah ni. Fa fassara bihi lafzal musannifi, maka mentafsirlah ia Asnawi itu dengan ihtimal hak ni akan lafaz musannif yang mengatakan seolah-olah macam yang kedua, tapi dia kata hak pertama. Apa-apa pun ala kulli hal dia khilaf lah. Wa qala ba'dul mutaakhirin, telah berkata sebahagian mutaakhirin, wa yumkinu an yakuna muraduhu, boleh jadi bahawa muradnya ialah ma fi rawdah. Boleh jadi murad Fathul Mu'in ini ialah seperti mana terkandung dalam ibarat rawdah tadi, annal khilafa, bahwasanya khilaf tu fi lafzil wasiyah, pada lafaz wasiat. Lafaz wasiat boleh khilaf. Mana boleh khilaf ni? Bukan ada khilaf, boleh berbeza. Mana tidak ada perkataan wasiat pun tak apa. Wala yajibul lafzu taqwa qat'an, dan tidak wajib lafaz taqwa secara putus, yakni tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tak wajib lafaz taqwa, tak wajib. Tapi asalkan merujuk kepada takwa Allah, tak pada, walaupun tidak ada lafaz taqwa. Wa yu'ayyiduhu ma naqalahu 'anil imam, dan menguatkan perkataan tersebut oleh perkara yang menukillah oleh kedua-duanya. Siapa kedua tu? Iaitu ibarat Rawdah, dan juga siapa dia satu lagi? Dan juga Asnawi. Dan juga Asnawi daripada Imam Haramain. Wa aqarrahu, dan mengaku kedua-duanya akan pendapat Imam Haramain, annahu, bahwasanya yakfi, memadai, ayyakula, bahawa berkata ia ati'ullah, taatlah oleh kalian akan Allah. Taat tu ada unsur takwa, ada unsur wasiat. Walaupun tidak ta'yin lafaz takwa, tidak ta'yin lafaz wasiat. Qauluhu wala tatwiluha tatwilu khutbah, wala yata'ayyanu tulul kalami fil wasiyati, tidak tertentu oleh panjang kalam tu dalam wasiat. Mana tak tertentu ni tak wajib jadi panjang, sikit pun tak apa. Jadi kita nak khutbah senang, 5 hukum ni paling pendek kita ambil. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Atau apa? Ati'ullah ati'ullah war rasulah. Habis dah? Habis? Betul ke? Quran kita Quran kita buat khutbah pertama. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Qaf tu.
ataupun surah Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian habis tak? Lepas tu doa mukmin khutbah kedua, habis duduk. Habis. Khutbah kedua pula, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Salam pun tak ada. Lepas tu ati'ullah wa rasul. Lepas tu ayat Quran lagi kalau nak, ataupun terus berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Muslimat tak wajib, Allahumma ighfir lil muslimin. Muslimat khilaf wajib ke tak? Habis. Aqimus solah. Tak ada seminit habis. Allah, sedap kamu. Oh, viral. Confirm viral. Sebab apa viral? Sebab orang jahil. Tu ya. Benda viral ni benda agama, dia viral sebab jahil. Sebab tu viral. Nampak pelik. Apa jahil? Berjahil dah. Baru begini. Nampak pelik. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wala tatwiluha bih, betul? Bal yakfi ma yadullu 'ala al-mau'izati, bahkan memadai oleh perkara yang menunjuk atas pengajaran. Tawilan kana au qasiran, sama ada panjang ke ataupun pendek, kama alimta, seperti mana yang kau tahu. Habis. Sambung Fathul Mu'in tu. Tak sambung tak habis baca Fathul Mu'in nombor 3. Belum kan? Wala tatwiluha tatwilul wasiyah. Tidak, wala yata'ayyanu lafzuha wala tatwiluha, ataf kepada lafzuha. Ai wala yata'ayyanu tatwiluha, tidak wajib memanjangkan wasiat. Bal yakfi, bahkan memadai, nahwu ati'ullah, ta'alah kalian akan Allah. Mimma fihi hathun, daripada barang yang pada barang tersebut ada galakan ala ta'atillah, au zajrun, ataupun melarang an maksiatihi, maksiatillah, daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, langkah-langkah tak ada apa tu, huruf-huruf apa semua tu. Kemudian wa yushtaratu, bertemuin, wa yushtaratu ayyatiha, disyaratkan bahawa didatangkan bikullin minal arkani thalathati, setiap satu daripada rukun-rukun yang 3 itu, fihima ay fi kulli wahidatin minal khutbataini, kena bawa dua-dua khutbah. 3 tu, iaitu alhamdulillah, selawat dan wasiat. Wa yundabu an yurattiba, ni disunatkan bahawa mentertibkan oleh al-khatibu, maf'ul bih al-arkan thalathata, akan ruku-ruku yang 3 tertiblah. Ikut alhamdulillah dulu, selawat dulu, wasiat. Kita buat cara lain, nak tengok viral ke tak? Dah lah pendek pelik pula tu. Tiba-tiba ati'ullah, habis kawan tu. Allah tak sah dah. Ati'ullah wa rasul. Kemudian kita baca selawat pula, sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh, sallallahu ala Muhammad. Habis. Lepas tu alhamdulillah. Lepas tu Quran, qul huwallahu ahad. Habis. Duduk. Asyik ni. Dia panggil apa? Jadi yang bahasa Arab tu, yang syaratnya bahasa Arab kena kepada rukun saja. Satu lagi. Syarat apa? Menutup aurat apa semua tu kan. Pada khutbah yang wajib dia, yang rukun dia. Kalau ketika khutbah, contohnya ketika khutbah yang kita guna bahasa kita telanjang. Telanjang bawah lah, tak telanjang atas. Telanjang bawah, sah dah khutbah tu. Sebab kita berkhutbah yang rukun tu dalam keadaan tutup aurat. Tapi yang selain daripada bahasa yang Arab tu, yang bukan rukun, kita telanjang, boleh, sah. Lepas tu lagi nak khutbah kedua pakai balik. Sebab apa? Nak sebut rukun lagi. Lepas tu telanjang balik. Itu boleh. Tidur macam mana? Makmum. Sama tak? Makmum perlu dengar rukunnya, bukannya keseluruhan khutbah. Jadi waktu dia khutbah tu, waktu bahasa Melayu tu dia tidur, boleh sah dah, dia dengar dah awal-awal. Tu rahmat syarak. Kalau syarak suruh buat kaki mampu habis tak sah lah kau. Tak boleh isma'ul arba'ina, tidak boleh memperdengarkan 40 jemaah. Sebab apa? Tidur lah kau. Kalau masuk-masuk tu tidur dah mampu gitu. Habis jeng, habis teh. Qala al-muallif, mana? Habis kemudian qauluhu wa yundabu ay yurattibal khatib.
ilah. Wa innama lam yajib. Kenapa tak wajib tertib? Hanya sahaja tak wajib sama sekali tertib li husulil maqsudi biduni tertib. Kerana telah hasil maksud, tujuan asal nak sebut ni. Jadi tertib ada pun tak ada masalah. Wa qala bil wujubi ar-Rafi'i wal Mawardi. Imam Rafi'i kata wajib, Imam Mawardi kata wajib. Mana ada khilaf. Jadi yang pandangan mu'tamad sunat. Itu pandangan Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau bercanggah, Imam Nawawi didahulukan pada kebanyakannya. Wa qawluhu abih, betul? Arkan thalathah wa ma ba'daha bi ayyatiya, dengan bahawa bilik sentiasa laju. Jadi kalau darurat pergi bilik pagi situ laju pelik. Okey, lepas tu dia kata apa? Contoh baca Quran dan doa habis. Kemudian awalan mendatangkan oleh seseorang khatib tadi, yang pertamanya bilhamdi, dengan puji. Wassalati, tengok fa litartib wa ta'qib. Wa ta'qib tu waktu guna tahu nahu. Kalau thumma litakhir. Wassalati fal wasiyati, kemudian wasiat, fabil qiraati, kemudian baca Quran, fabil duai, kemudian doa habis. Wa rabi'uha, dan yang keempat daripada 5 rukunnya adalah qiraatu ayatin, membaca ayat. Ayat sini ayat Quran lah ayat jampi apa bukan. Mufhimatin, sifat ayatin, yang dapat memahami ia qiraat. Ia ayat, sifat bagi ayatin. Jadi ayat yang dapat difahami maknanya. Fi ihdahuma, pada salah satu daripada 2 khutbah. Jadi kalau tak baca khutbah pertama, baca khutbah kedua. Anda kata terlupa ke, baca khutbah kedua. Terlupa juga, Allah habis. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qauluhu qira'atu ayatin, ay sawa'un kanat wa'dan, sama ada ayat tersebut janji baik, au am wa'idan, ataupun janji buruk, am hukman, ataupun pasal hukum, am qissatan, ataupun pasal kisah. Wa mithluha, seumpama satu ayat tu ialah ba'du ayatin, sebahagian ayat tawilatin, yang panjang. Contoh ayat hutang. Ayat hutang contohnya satu muka surat. Bila satu muka surat ayat hutang, kita pun baca ayat hutang tu je. Ya ayyuhallazina amanu, apa dia ayat hutang? Ayat hutang dia? Ya ayyuhallazina amanu. Apa dia ayat hutang? Idza tadayantum ini, betul? Situ lah. Lepas tu kita stop situ. Mufhimah dah. Faham tak? Seruan untuk menulis ketika berhutang. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, ala ma qalahu al-imam, atas pandangan yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain. Imam sini Imam Haramain. Wa'tamadahu Muhammad Ramli. Syekh Ramli memu'tamadkan pandangan ini, yang kata kalau sebahagian ayat pun sah dah kalau panjang. Wa khalafa fi tuhfah, tapi Ibnu Hajar kata tak boleh, sebab mesti satu ayat yang lengkap, tidak boleh setengah-setengah. Faqala, maka berkata tuhfah tu, la yaktafi bi ba'di ayatin wa ibtala. Wa ibtala ni in lil ghayah, ghayatun lirraddi, untuk ghayah, untuk rak, pandangan yang mengatakan boleh. Jadi khilaf lah, sebahagian ayat yang tawilah boleh ke tidak baca pada rukun khutbah, khilaf. Syekh Ramli boleh kerana ikut Imam Haramain, Syekh tuhfah tak boleh. Wa qawluhu mufhimatin, ay ma'nan maqsudan, yakni makna yang dimaksudkan, mana dipahamlah. Kal wa'di, seperti janji baik, wal wa'id, dan janji buruk. Wa kharaja bihi, dan keluarlah dengan dia, dengan mufhimah tu, thumma nazar. Ayat tu ya, thumma nazar, surah Muddathir ayat 21. Thumma nazar memang satu ayat tapi tak faham. Thumma nazar au thumma abasa, tapi tak faham, maka kalaman Alif wallah ni lagi teruk Toha Nun habis orang. Tapi Nun tu bukan satu ayat kan? Dia ada lagi kan? Kan satu ayat dah Nun. Satu ayat dah.
Saya mana tak lekat lah. Li'adamil ifhami, kerana tak dapat memahamkan orang. Ifham ni memahamkan orang, maksud ayat tu. Wa innama ishtarata al-ifhama huna, ishtarata al-ifhamu huna, hanya dia usturita al-ifhamu, disyaratkan akan faham di sini, li'anna al-maqsuda, kerana bahawasanya yang maksud tujuan asalnya ialah al-wa'dhu, memberi peringatan, maka dia mestilah faham. Tapi faham sini orang tak faham juga sebab dia bahasa Arab. Yang ni sekira-kira kalau dia reti bahasa Arab dia faham. Begitu. Bukannya kena faham sungguh, kena faham sungguh habis. Semua kena menjadi tafsir. Dia terjemah. Terjemah tak apalah. Tapi sini tak syarat terjemah. Bi khilafil ajizi 'anil Fatihati, berbeza dengan orang yang lemah daripada baca Fatihah. La yushtaratu fil ityani bi badaliha al ifhamu, tidak disyaratkan pada mendatangkan ganti Fatihah tu ialah sesuatu ayat yang dapat difahami. Tak payah. Kalau untuk ganti Fatihah, kita kena bahas dalam nahwu kalau fiqh. Kalau tak reti baca Fatihah, dia ganti ayat lain. Contoh ayat lain tu ayat yang tidak boleh beri faham. Contoh summa nazar. Thumma nazar, dia ulang ayat kali. Lepas tu dia faham, dia kena baca Qadah Fatihah. Qadah Fatihah 151 ataupun 150 lebih huruf. Maka dia pun thumma nazar, thumma lebih kurang 5. Ulang ayat kali. Ulang 100 kali. Thumma nazar. Jadi tak faham. Boleh juga, boleh. Bal idza hafidha ayatan ghaira mufhimatin, bahkan kalau dia hafal satu ayat yang tidak beri faham, walau mansukhatal hukmi, walaupun telah dimansuhkan hukum dia, faqat sahaja, duna tilawati, tapi masih ada dalam Quran, boleh baca cuma mansuh hukum, la, maka kafat qiraatuha, memadailah bacaan ayat tersebut. Memadai dalam Fatihah ni, dalam Fatihah habis. Lepas tu wafi sinmin ni Ibnu Qasim Al-Abbadi dalam Hasyiah, Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Tuhfah. Hal tujzi'ul ayatu ma'a lahnin yughayyirul ma'na, adakah memadai baca satu ayat serta ada lahan yang berubah makna? Qul huwallahu ahad, dia baca qul huwallahu ahad. Gagak. Jadi memadai ke? Fihi nazar, ada kritikan. Tapi waqad yattajihu, dan kadang-kadang kuatlah oleh adamul ijza, pandangan tidak memadai itu kuat. Habis itu noktah. Kemudian fi ihdahuma, itu baca dah lagi. Warabi'uha fatumuin, dan yang keempatnya qiraatu ayatin mufhimatin fi ihdahuma, pada salah satu dua khutbah. Wa fil ula aula, pada khutbah pertama itu lebih utama. Wa tusannu, dan disunatkan ba'da faraghiha, selepas daripada membaca ayat Quran, sunat baca qiraatu qaf, baca qaf tu lah, surah qaf tu, au ba'dha, ataupun sebahagian daripada surah qaf, fi kulli jumu'atin, pada setiap hari Jumaat, lilittiba'i, kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab fiqh bila sebut lilittiba', itu maksud ittiba'i fi'lin Nabi, mengikut perbuatan Nabi. Kalau dia tu sebutan, kalau dalilnya itu sebutan, dia tak akan sebut ittiba', dia akan sebut hadis itu sendiri. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lilittiba' ni mana Nabi buat. Qala al-muhashshi qawluhu fi ihdahuma ay li thubuti asl qiraati min ghairi ta'ayyuni mahalliha, kerana sabitnya asal bacaan Quran itu telah sabit min ghairi ta'yini mahalliha, tanpa menentukan tempatnya, tempat nak baca qiraah tu, tempat khutbah pertama ke khutbah kedua, tak payah, sebab hasil maksud dah. Fadalla 'ala al-iktifai, maka menunjukkan atas memadai itu, biha, dengan dia, dengan bacaan itu, fi ihdahuma, pada salah satu daripada dua khutbah. Intaha tuhfah. Wa fil ula aula, ay wa kaunu qira'atil ayati fil khutbatil ula, ay
alhamdu, selawat dan wasiat itulah. Aula lebih utama min kauniha daripada keadaannya qiraah itu fil khutbati tsan. Tanya soalan macam tak perlu tanya. Oh, jawab apa hukum dah kau ada satu lagi apa ni? Ni hukum menari depan ajnabi. Bodoh. Tu tak tanya tu. Tak kena patut tanya payah-payah lagi. Tanya benda makruh. Nampak orang jadi teruk tu. Aduh lah. Pada ayat mana? Oh. Seman tu. Pelik lah tengok. Ni soalan. Syaitan ngaji. Adakah masuk dalam ghaib? Allah. Ada satu lagi soalan pelik. Ada satu lagi soalan bodoh. Kan kita kata Bismillahirrahmanirrahim, baca sebelum makan. Lepas tu kalau tak baca, setan makan sama kita. Lepas tu kita pun baca tengah-tengah Bismillahi awwalaha wa akhiraha. Kita baca Bismillahi awwalaha, betul ya? Bismillahi awwalaha wa akhiraha, ataupun Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Begitu. Lepas tu dia tanya apa itu? Kenapa? Muntah tu ada soalan tu. Taklah muntah. Apa tak ingat muntah sebab apa? Dia ada tanya tu. Lebih kurang kalau dia sengaja tak baca. Itu muntah. Tapi ada lagi hasilnya, ada benda. Ingat itu, ada orang cerita. Kelok itu. Apa kaitan dengan setan ni? Mampu dia. Bagus. Soalan tak perlu soal. Aduh. Macam mana? Tak IQ. Dia soalan kadang-kadang orang tulis tengok tak IQ je. Nampak bodoh sangat tu. Aduh. Benda tak tanya juga. Aduh. Mana tadi hilang? Fil ula WhatsApp. Woi, komen boh dah. Apa? Boh dah lu, tak ada komen dah. Wa fil ula aula ay wa kaunu qira'atil ayati fil khutbatil ula ay ba'da faraghiha aula. Kira-kira litakuna supaya adalah baca Quran tu fi muqabalati du'ai pada muqabalah doa alil mu'minina pada orang mukmin fi tsaniyati ay fil khutbati tsaniyah. Kan khutbah yang kedua kita baca doa. Jadi nak meseimbangkan kita qiraah tu baca pertama lah. Nak seimbangkan saja muqabalah. Qauluhu wa tusannu ba'da faraghiha. Disunatkan baca baca ayat tu dibaca qiraah qaf tu, surah qaf tu selepas ayat Quran. Ai wa tusannu ba'da faraghil khutbati qira'atu surati qaf. Ini kalau baca sungguh pun tegur orang. Lepas tu orang ada khutib yang ambil setengah ya. Sebab tu ada kata walaupun sebahagian boleh dah. Qaf wal Quranil Majid. Habis itu kan. Boleh ke? Sebahagian. Kalau baca semua habis kelentang orang. Aduh. Baca qaf. Baca surah qaf tu. Bukan qaf saja, surah qaf. Wa sani'uhu yaqtadi anna qira'ata qaf tusannu ziyadatan 'ala al-ayati. Wa sani'uhu wa sani'ul musannif. Dan perbuatan musannif yang mengatakan begitu yaqtadi memberi faham anna qira'ata qaf bahwasanya membaca surah qaf tusannu disunatkan baca ziyadatan 'ala al-ayati. Tambahan, sunat tambahan lain atas ayat Quran. Sunat tambahan yang lain. Walaysa kadzalika. Bukannya begitu. Nampak macam soalan lagi ni. Kita baca ayat Quran kemudian baca surah qaf. Seolah-olah gitu. Kita tengok bahan tadi. Dia kata warabi'uha qira'atu ayati mufhimati fi ihdahuma wa tusannu ba'da faraghiha qira'atu qaf. Seolah-olah dia faham kata selepas baca surah tu baca surah qaf pula. Maka Syekh Ali Syurah Malisi kata bukan begitu. Dia ambil nukil pada Syekh Ali Syurah Malisi. Bal hiya, bahkan surah qaf tu badalun 'anil ayati, ganti daripada satu ayat. Makna dia kata tiap-tiap Jumaat kalau mu baca surah qaf pun tak ada masalah.
Baca surah Qaf pun tak ada masalah. Bukannya baca ayat Quran kemudian baca surah Qaf, bukan, tapi baca surah Qaf dak untuk menggantikan ayat Quran yang menjadi rukun khutbah. Kama nassa alaihi Ainshin, seperti mana yang telah menaskanlah oleh Ainshin Ali Shibran Malisi. Jadi rumus-rumus fiqh ni kalau tahulah Ainshin, kalau Syarqawi Shin Qaf, kalau Bajuri balik, kalau Zayya itu Az-Ziyadi, kalau Mim Dal Al-Madabiri, itu. Apa lagi ya? Alif Jin Al-Ajhuri, Al-Ujhuri, macam Qaf saja Qalyubi, kalau Qaf Shin Syarqawi, itu. Apa lagi ya? Banyak belah. Apa? Wa ibaratul raudi, dan ibarat raud. Raud sini Raudut Talib. Imam Ibn Rumuqi. Bukan silap cetak. Raudah ke? Bukan. Raudah lain, raud lain. Raud tu mukhtasar bagi raudah. Raudah Talibi Imam Nawawi. Raud ni Raudut Talib. Dia ringkasan bagi Raudatul Talibin karangan Imam Ibn Rumuqi. Dia kata wa syarhihi, dan syarahnya siapa dia? Asnal Matalib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia kata tusannu ziyadatan 'alal ayati. Disunatkan surah Qaf itu tambah atas satu ayat. Ini khilaf pula. Jadi surah Qaf ni adakah suruh baca surah Qaf ganti ayat ataupun baca ayat kemudian surah Qaf ganti Qaf. Jadi khilaf. Fil khutbatil ula, pada khutbah yang pertama, lilittiba'i, kerana Nabi buat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wal istimaliha, kerana merangkuminya surah Qaf itu ala anwa'il mawa'idhi, atas kategori-kategori mau'izah, pengajaran. Sebab dalam surah Qaf tu ada pengajaran dah. Masuk sekali. Qala al-Bandaniji, telah berkata al-Bandaniji, fa in aba, jikalau dia tak boleh baca Qaf, kalau tak boleh baca qara'a, bacalah ia ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Boleh baca al-ayata, ay iqra al-ayata. Qala al-Azra'i, telah berkata Azra'i, wa takunul qira'ati ba'da faraghil ula, ay ba'da faraghi khutbatil ula. Sama macam tadilah, adalah bacaan Quran itu selepas selesai khutbah pertama, iaitu selesai bacaan alhamdu, selawat dan juga wasiat. Qauluhu lilittiba', kata musannif lilittiba' tu rawahu Muslimun, telah riwayat akan dia akan ittiba' tu adalah oleh Muslim. Qala fi syarhihi, telah berkata dalam syarah Muslim, sama dia, iaitu Imam Nawawi, fihi dalilun ala nadbi qira'atiha qira'ati Qaf atau ba'daha ba'd qira'ati Qaf fi khutbati kulli jumu'atin. Padanya ada dalil atas sunat membaca surah Qaf atau sebahagian surah Qaf pada khutbah setiap Jumaat. Wala yushtaratu ridha al-hadirina, dan tidak disyaratkan redha puak-puak yang hadir Jumaat. Baca surah Qaf panjang, kami tak setuju, tak boleh, kerana ada syarat yang khusus mengiktirafkan baca surah Qaf tu sunat. Kama lam yashtaratuhu fi qira'atil jumu'ati wal munafiquna fi salati, seperti mana tidak mensyaratkan oleh para ulama akan redha segala orang makmum pada ketika sembahyang Jumaat tu baca surah Munafiqun, baca surah Jumaat. Hari Jumaat tu sunat baca surah Munafiqun, surah Jumaat. Kat khutbah tu Qaf panjang. Kalau buat sekali viral. Viral juga. Baik. Makmum untuk khutbah tak ada istilah ra'i, sebab dah khusus dah. Walaupun tak redha makmum, tak redha dengan sebab sakit ke, tua ke, sakit kaki ke, tak kisah. Beza dengan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah sunat untuk ringkas kerana ra'i orang belakang, ada yang tua, ada yang sakit, ada yang nak ada urusan. Kama lam satu habis. Wa in kanatis sunnatu at-takhfif. Walaupun sunnahnya meringankan khutbah. Sembahyang tu panjang. Bukan. Meringankan sembahyang. Asalnya sunat meringankan sembahyang jemaah. Tapi bila baca Munafiqun, bila baca Jumaat panjang. Sebab apa? Sebab warid secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dua surah tu.
Habis. Rukun yang terakhir. Rukun apa? Rukun yang terakhir. Wa khamisuha du'aun, doa. Lepas tu dia qaid ukhrawiyun. Maka terkeluarlah duniawi. Doa yang dibangsakan kepada duniawi tidak kira. Tidak kira, yakni tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Du'aun ukhrawi. Maka qauluhu du'aun ukhrawi. Fala yakfi ad-dunyawi, tidak memadai doa duniawi. Walau lam yahfaz, meskipun dia tidak hafal al-ukhrawiyah, dia tak hafal doa ukhrawi. Al-ukhrawiyah sifat bagi maf'ul yang mahdhuf taqdiruhu ad-du'a al-ukhrawiyah. Qala al-Atfihi, telah berkata oleh al-Imam al-Atfihi, inna dunyawiyya, sesungguhnya duniawi itu, doa duniawi itu yakfi, mana ada khilaf. Memadu juga bila haitsu, tapi ada qaid, bukan secara mutlak. Haitsu lam yahfazil ukhrawiyah, sekira-kira tidak sama sekali dia hafal doa ukhrawi. Dia baru first time dia tu khatib. Tak bawa kertas pula. Ingat power lah, rupanya lupa. Tu. Qiyasan ala ma taqaddama, kerana qiyas atas barang yang telah terdahulu fil ajzi anil fatihati, pada lemah daripada baca Fatihah. Bila lemah baca Fatihah, ganti surah lain. Tak ada surah lain, ganti zikir lain. Tak ada zikir lain, diri qada Fatihah. Itu dia. Dia tak boleh terjemah sebab apa? Sebab Quran tidak boleh terjemah. Maka tidak ada penterjemahan di situ. Lain dengan zikir Allahu Akbar, kalau tak tahu boleh terjemah. Allah Maha Besar. Boleh. Bal ma huna aula, bahkan perkara yang di sini ni lebih utama. Kalau Fatihah tak tahu Fatihah boleh ganti, apatah lagi ni bab doa je lagi aula. Boleh ganti. Kalau Quran boleh ganti, doa lagi boleh ganti. Tu aula tu. Tapi dia kata, mana tadi? Doa ukhrawi itu lil mu'minina, kata Fathul Mu'in, bagi orang-orang beriman. Tengok, mukminin sahaja. Wa illam yata'arrad lil mu'minati, walaupun tok khatib tak sama sekali menyebutkan lil mu'minat. Mu'minat dia tak sebut, mana tak wajib. Khilafan lil Azra'i. Azra'i kata wajib mu'minat. Jadi khilaf. Mu'minat ni kena doa ke tak? Khilaf. Qauluhu khilafan lil Azra'i, ai fi qawlihi yajibu ta'arudu lahunna aidan. Kataan Azra'i kata wajib juga mendatangkan mukminat pada doa. Wa fi sinmin, dan pada kata Syekh Ibn Qasim, ma nassahu, barang yang telah menas oleh Ibn Qasim akan lihat barang. Qala fi syarhil ubab. Ini ibarat dalam Ibn Qasim, Tuhfah ni. Ibn Qasim ala Tuhfah. Dalam telah berkata dalam syarah al-ubab. Syarah ubab iaitu Ibn Hajar. Qala al-Azra'i, Imam Ibn Hajar kata al-Azra'i, wa zahiru nassil mukhtasari, dan zahir nas mukhtasar. Mukhtasar nama dia lah, nama kitab Azra'i lah rasanya tu. Yufhamu, dapat difahami zahirnya itu, yufhamukan ijabuhu naib fa'il, oleh wajib yang tersebut, iaitu menyebut mukminat. Lahuma, bagi kedua-duanya, bagi mukminin dan mukminat. Ai ijabud du'ai lil mu'minin wal mu'minat. Itu kembali pada doa. Wajib berdoa pada orang mukmin lelaki dan orang perempuan dan orang muslim, orang mukmin yang perempuan. Wajara alaihi kathiruna wa adadi. Dan telah menjalanilah atas pandangan tersebut yang kata wajib mukminin dan mukminat oleh kebanyakan ulama. Wa'adda ke wa'adadahu? Itu dal dua kali. Ada dah satu kali ya? Dua kali? Ni? Dua kali tak? Dia ada bagi ya? Tak? Mana dua kali wajara alaihi kathiruna. Kathiruna, betul baca je? Betul je lah. Wa'adadahum, wa'adadihim, wa'adaduhum. Apa saya? Wa'adaduhum.
hum tu kembali kepada kathiruna. Wa jara alaihi kathiruna wa adaduhum. Lepas itu. Ha? Gitu ya. Wa jara alaihi kathiruna wa adaduhum. Gitu ya. Gitu lah Zohir. Telah berlaku atas pandangan ini oleh kebanyakan ulama dan bilangan mereka itu banyak. Wa adaduhum, dan bilangan kebanyakan mereka itu mana banyaklah. Thumma akhadha min ba'd al-ibarat, kemudian ukhidha ni mana yufhamu juga, dapat difahami dari sebagai ibarat annahu bahwasanya yajib ta'arudu. Wajib ta'arud, wajib, okey, wajib mendatangkan lil mukminati, bagi mukminat, wa illam yahdurna, meskipun mereka tak mari semayang. Mari tak semayang Jumaat, walaupun tak semayang Jumaat wajib juga. Jadi ada banyak pandangan kata wajib ni, kata Mu'in kata tak wajib. Okey, kata musannif walau biqaulihi rahimakumullah, walaupun dengan perkataan khatibnya rahimakumullah. Lagi ringkas. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qaf wal Qur'anil Majid rahimakumullah. Okey, soalan. Boleh tak sebut rahimakumullah ke hafizakumullah? Boleh sebut, contoh kita orang hidup ni. Ustaz Tirmizi rahimahumullah, rahimahullah. Boleh ke tak? Apa? Apa tu jawapan? Ya. Contoh Ustaz Zakwan rahimahullah. Rahimahullah. Padahal kita doa rahmat. Benar. Adakah tidak ada rahmat atau hidup? Makruh. Kat mana? Ada kitab kata makruh ke? Aku tak fatwa. Ada? Tengok tak ada itu. Ada? Macam mana? Taradi? Apa taradi? Yalah radhiyallahu tak apalah, ni rahimahullah ni. Taradi memang hidup mati memang sebut radhiyallahu tu. Rahimah tak kisahlah. Hak tu domeh rahimakumullah ke rahimakallah ke. Tak sifat. Bukan dok kisah pasal domeh tu. Dia kata rahimah tu boleh tak kita sebut kalau contoh orang hidup. Ke sini kali kata doa tu kawan-kawannya rahimakumullah, kan khitab tu rahimakumullah. Kenapa bila kalau orang sebut nama, contoh Baba Ismail rahimahullah, orang nampak pelik? Dah kenapa orang nampak pelik? Posting apa soalan? Ada orang tu. Pernah dengar orang mana ada. Hafizahullah ni silap ke? Ada? Sekali. Memang dalam keadaan sama memang kita lupa pun. Biasa sebab hafizahullah. Kebetulan rahimahullah dia kata salah. Patut kata hafizahullah. Mana boleh rahimahullah hidup gini lah. Itu kata. Jawapannya adalah Hasyiah Bajuri ala Fathul Qari, tak silap. Dia kata kebiasaannya kalau doa untuk orang hidup ni hafizahullah. Ada dia. Kalau rahimahullah ni boleh. Dia kata boleh. Tapi tak dikata ramai lah. Itu ya. Tak silap Hasyiah Bajuri ala Fathul Qari atau kat mana kita? Ingat jawapan ni. Rahimahullah. Itu. Mana tadi? Walau biqaulihi rahimakumullah ay anna ad-du'a al-wajiba yaktafi fihi bi ayyi sighatin kanat. Yakni doa yang wajib itu memadai padanya pada doa tu dengan apa-apa sirah saja. Apa-apalah rahimakumullah, hafizakumullah. Boleh laku doa tu. Idil qasdu ma yaqa'u alaihi ismu du'ai. Kerana tujuannya ialah perkara yang berlaku atas perkara tersebut oleh nama doa. Itu dipanggil doa. Selesai?
Wa ibaratut tuhfati, kena bahasa Arab juga kerana dia rukun. Wa ibaratut tuhfati, dan ibarat tuhfahnya wa yakfi takhsisuhu bis-sami'ina, memadai juga doa itu dengan kita khususkan kepada orang yang dengar. Ka rahimakumullah, seperti lafaz rahimakumullah. Gitu. Wa zahirun annahu la yakfi takhsisuhu bil ghaibina. Zahir ibarat bila sebut kepada sami'i tak memadai kalau kita doa pada orang yang tak ada. Rahimahumullah, itu tidak madai. Ai ka rahimahumullah taala, naqtah hadis. An-nar, boleh ke? In qasada takhsis al-hadirin. Sebab ajirna ni boleh masuk ghaibin, boleh masuk sami'in. Maka sekarang ni kita takhsiskan hati saja hadirin. Qauluhu wa kadha huwa wa ma ba'dahu muta'alliqun. Tak apalah tu nahwu ya. Wa qauluhu in qasada takhsis al-hadirin, ay bi qawlihi Allahumma ajirna minan nar, fa huwa qaidun lahu. Dia qaid baginya. Wa innama ata bihi li anna lafdhana, hanyanya mendatang dengan dia dengan takhsis hadirin itu kerana lafaz na itu fihi mushtarakun, ada padanya ishtirak, mana boleh berkongsi antara ghaibin dengan hadirin. Yutlaqu 'ala al-wahid al-mu'azzim nafsahu, diitlaqkan, disebutkan na di situ kepada seseorang, dia cakap untuk dia. Ajirna, na tu merujuk pada aku tapi dengan lafaz mu'azzim nafsah. Ngaji nahwu sikit ya. Bukan masuk hadirin dengan ghaibin, bukan. Maksud na di situ ialah mu'azzim nafsah, doa untuk diri dia. Tu tak sah. Lepas tu kena qasad. Wa 'alal muta'addidi, muta'addidi, atas, ke atas juga 'alal muta'addid, orang yang ramai yang tidak tertentu kepada sami'in, kepada hadirin, mana termasuk juga ghaibin. Betul tu. Fa idza la hadha bihi al hadirina ajza'a, maka apabila melintasi ia seorang dengan doa tadi akan hadirin, qasadnya hadirin, jawab ajza'a, memadai, sah. Wa in la hadha bihi nafsahu faqad la yujzi'u, kalau melintasi ia doa tu akan dirinya saja, maka la yujzi, tidak sah doa tu. Li'annahu, kana bahwasanya la budda min ayyaqsuda bi du'aihi, tak dapat tidak bahawa dia qasad dengan doanya itu 40 fa akthara, 40 orang dan lebih. Falau qasada bihi duna 40, pula dah dia hadirin dah tapi 20 orang je qasad dia, qasad bawah 40, la yakfi juga, tak memadai doa tersebut. Kama law qasada bihi al-ghaibina, seperti mana kalau dia qasad dia doa ni untuk ghaib saja, dia sebut dah na tapi qasadnya ghaib. Kan qala, tapi sini bukan na lah. Kan qala rahimahumullah taala kama marra, habis. Wa fi simmin wa fi simmin ni makna Ibnu Qasim, dan pada dalam hasyiah Ibnu Qasim ala tuhfah dia sebut, kata law khassa bid du'ai 40 min al-hadirina fayanbaghi al-ijza'u, jika mengkhususkanlah khatib itu dengan doa akan 40 orang daripada kalangan yang hadir, maka seyogianya sah, memadai. Wa alaihi, dan atas pandangan yang kata sah 40 orang, falau insarafu, tafri'nya, kalau 40 orang tu pergi min ghairi salatin, tanpa sembahyang, dia dengar khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua, lepas khutbah habis tak nak sembahyang tu, 40 orang tu pergi masjid lain. Tak ada kerjaan ni, pergi masjid lain, sah tak sembahyang? Sebab 40 orang tadi kita doa dengan 40 orang tu, bukan 40 orang masjid sebelah, 40 orang yang hadir. Tiba-tiba lepas nak sembahyang, aqimus solah, dia pergi masjid lain. Maka wa hunaka 40 sami'una, dan di situ ada 40 orang yang mendengar. Fahal tasihhu iqamatul jum'ati bihim, maka sahkah mendirikan Jumaat dengan mereka itu? Okey, 40 orang diqasadkan doa, lepas tu 40 orang tu pergi dalam keadaan ada 40 orang lain yang mendengar. 40 orang lain tu dia tak qasad untuk doa. Mana contoh 80 orang, 80 orang ni cukup syarat, cukuplah dari sudut bilangan lebih 40. Tapi dia qasad 40 orang saja doa ni, ajirna ni 40 orang saja, jadi 40 orang lagi tidak dikira.
Tiba-tiba 40 orang ni semua pi. 40 orang yang dengar tu, yang dia tidak doa tu, adakah sah kita buat Jumaat dengan dia? Tu. Yang bagi sihah. Siyugionya sah dah. Li'anna al-khutbata sahhat, karena khutbah tu telah sah, tu illah dia. Wala yadurru insiraful makhsusina bid-du'a min ghairi salatin. Tidak memberi mudarat, perginya orang yang tertentu dengan doa tadi, 40 orang tu tanpa semayang, tak ada masalah. Karena telah sah khutbah dia. Habis. Kemudian fi khutbatin thaniyatin, doa tu pada khutbah yang kedua. Littiba'is salafi wal khalafi, kerana mengikut perbuatan salaf dan khalaf. Qauluhu littiba'is salafi wal khalafi dalilun liwujubi du'ai fil khutbati tsaniyah. Tapi kalau untuk doa memang kena khutbah yang kedua, tak boleh khutbah pertama. Dalil kepada wajib doa pada khutbah kedua. Qala Shinqaf ni Syarqawi telah berkata oleh al-Imam Syarqawi, wal muradu bis salafi. Salaf sini ialah as-sahabah saja. Wa bil khalaf itu man ba'dahum minat tabi'in. Jadi tabi'in walaupun duduk zaman 300, di sini maksudnya khalaf. Di sini maksudnya khalaf walaupun duduk 300 tahun. Beza dengan takrif, salaf itu 300 tahun, khalaf itu atas 300 tahun. Itu lainlah. Wa tabi'ihim dan orang yang mengikut akan tabi'in. Habis. Satu baca waktu mungkin adalah tu orang sultan je tu. Tapi tak boleh juga. Masyarakat anak song. Detail. Baca juga. Wa du'a ulis sultan. Okay, doa pada sultan boleh ke tak? Raja lah sekarang ni. Tu sultan. Doa kepada sultan tu bi khususihi, dengan khusus tertentu tu, la yusannu ittifaqan. Tak ada khilaf. Patut tak sunat. Maknanya nanti kalau kita khutbah Jumaat, kita tak sebut nama sultan pun tak ada apa. Sini sebut ke tak? Sebut lah. Yang sebut lah sebab ikut teks. Ya? Mana? Mana sultan sebut kau? Pilih sebut kau? Oh, banyak lah. Oh, itu. Pilih satu Dah benar lah apa? Yang pilih ni. Ingat? Satu sama. Tak ada isteri anak-anak. Oh, pak kau. Lepas tu illa bih titik qawluhu bi khususihi ay bi ainihi, tertentulah. Ka Allahumma arham maulana sultana, seperti ya Tuhan rahmatilah akan penghulu kami sultan Abdul Hamid, contohnya Abdul Hamid, noktah situ. Ini bolehlah Allahumma arham, boleh. Allah yarham Ustaz Zakwan, boleh. Ni sebut Allah yarham. Jangan doa mati lah. Doa mati lo dah. Orang doa rahmat, doa mati mana? Ramai orang dulu. Wa kharaja bi khususihi, dan keluarlah dengan khusus itu ma barang idza da'a lahu la bi khususihi. Doa pada sultan tapi bukan secara khusus, bal ma'a ghairihi, bahkan serta selainnya, selain sultan. Kad du'ai li a'immatil muslimina, seperti doa kepada pemimpin orang Islam secara keseluruhannya. Ni. Wa ulati umurihim, dan pemimpin perkara-perkara yang mengurus mereka, mentadbir mereka. Wa huwa minhum fa innahu yusannu kama yusarrihu bihi. Maka hak tu pun sunat juga. Sunat juga. Seperti mana lagi akan datang keterangannya. Tak sunat secara ittifaq. Illa makna kena buat ma'a khasyati fitnatin. Fayajibu. Kalau takut fitnah maka wajib. Contoh batu rakit, nak buat rukun saja. Takut fitnah besar, kenapa tak doa sultan? Adakah sultan tu masalah? Jadi fitnah pula, maka wajib sebut. Qauluhu illa ma'a khasyati fitnatin ay khawfiha khawfil fitnah, wala yushtaratu fihi fil khawf tu ghalabatu dhanni. Tak syarat ghalabatu dhann. Bahkan kalau syok sekali pun takut ada masalah, kena sebut dulu. Tu. Bal yakfi asluhu aslul khauf. Bahkan memadai oleh asal takut. Asal takut ya, mari takut ya. Terus.
Habis betul. Wala ba'sa, tak ada masalah. Bukan. Wa ma'a adamiha, dan serta tidak ada khasyah tu. Kalau tidak ada takut fitnah, maka la ba'sa bihi, tak ada masalah. Mana tak sebut pun tak ada apa. Qauluhu la ba'sa bihi, apa maksud la ba'sa bihi? Yustafadu minhu min qawlihi tu anna du'a lis-sultan mubahun, harus ya, tak sunat. Kadza fil bijirmi, begitulah dalam kitab al-bijirmi. Wa Syarqawi, dalam kitab Syarqawi pun sama juga. Wa qala Simmin, dan berkata Ibnu Qasim, innahu ma'a dzalika makruhun. Ma'a dzalika, ma'a apa? Ma'a adamil khauf. Kalau tak ada takut, disebut juga makruh, kata Ibnu Qasim. Makruh tu oi. Haitsu, yang kata tak ada masalah nak puji, nak doa sultan ni taswih dengan sekira-kira la mujazafata fi wasfihi, tidak melampau pada mensifatkan sultan. Qauluhu haitsu la mujazafata ay mubalaghata, tak melampau. Wa khurujan 'anil haddi, dan keluar daripada had. Contoh kal 'adilil mu'ti kulladhi haqqin haqqahu alladhi la yadhlim. Banyak fa in wajadat al majazafatu, kalau didapati, fa in wujidat, maka kalau didapati al majazafatu, berlebih-lebihan, yakunu makruhan, maka hukumnya makruh. In kana aslul wasfi fihi, meskipun dia memang begitu, asas sifat memang begitu, memang dia pemurah, memang dia adil, memang dia tak zalim, tapi sikit-sikit sudah. Wa illa haruma, dan kalau dia bukan sifat asal, haram kita puji gitu. Kama yustafadu min qawlihi ba'du wala yajuzu ila akhirih. Habis. Illa wala yajuzu wasfuhu, dan tidak boleh, yakni haram mensifatkan sultan bisifatin kadhibatin, dengan sifat yang dusta, yakni dengan sifat yang dusta. Illa li daruratin, kita kata sultan nipu, hukum dia haram, kecuali darurat. Darurat apa? Qauluhu illa li daruratin, ay illa idza lam yasifhu bitilka sifatil kadhibati yahsulu lahu dararun. Yani jikalau tidak mensifatkan oleh khatib akan sultan itu dengan sifat menipu, maka hasillah darurat yang lebih banyak. Contoh bertambah zalim ke, ay au tahaddatha fitnatan au tahdutsu fitnatun, ataupun berlaku fitnah. Kalau tak sebut dia tu menipu. Fayakunu la ba'sa bihi, maka ketika tu bila sebut itu ada darurat, berlaku fitnah, boleh sebut dia ni bohong. Walhasilu, kesimpulannya, la ba'sa bid-du'a lis-sultani. La ba'sa makna harus dengan doa pada sultan, bi'ainihi, dengan yang tertentu khusus bagi sultan, bila mujazafatin, tanpa berlebih-lebihan. Amma ma'aha, adapun serta lebih-lebihan, fayukrah, maka dimakruhkan. Idza kana al-aslu wasfi fihi, jikalau memang dia bersifat sedemikian tapi berlebihan sangat, tak boleh. Wa illa, dan jika tidak, dengan makna dia tak ada sifat tu, tiba-tiba kita katakan dia ada sifat tu, maka hukum dia haram ia. In lam yatarattab ala alamil ityani bihi mahdurun. Qaid kata haram tu jikalau tidak berlaku, illam yatarattab, tidak berlaku atas, tidak mendatangkan dengan sifat yang menipu tu, sifat yang tak betul tu, mahdhurun fa'il yatarattab, berlakunya perkara yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita sebut perkara tersebut, sultan ini menipu, menyebabkan mengelakkan orang berlaku fitnah, menyebabkan orang mengelakkan darurat, maka boleh. Wa illa, dan jika tidak, fala ba'sa bihi, kalau sebut tu menyebabkan hilang darurat, hilang fitnah, maka kena sebut. Lakin yusta'malu tawriyatu fihi, memang harus, tetapi digunakan, dianjurkan untuk guna tawriyah. Tawriyah ni dia tak kena tepat, dia sindir. Dia lebih kurang itu lah. Tawriyah ni macam ni asalnya. Contoh zaman Salah dulu dia kata Al-Quran itu makhluk ke tak? Ulama pun jawab Al-Quran kalamul apa? Dia kata Al-Quran ini kalamullah yang baru, dia kata, sambil isyarat tangan. Itu dia panggil tauriyah. Sebab apa? Sebab dia kata ni Quran. Ni kan Quran. Ni memang baru pula. Kalau kita namakan ni Quran pun, ni nama saja, hakikat bukan Quran. Jadi dia kata Al-Quran itu baru, Al-Quran ni baru. Jadi ni tauriyah. Nampak macam bohong.
Tapi betul dah dia sebut hak ni, cuma namanya dinamakan hak ni Quran. Maka tu ada unsur tauriyah. Ha? Maksud ini. Itu kata musannif rahimahullah. Wa yusannu du'a dan disunatkan berdoa liulati sahabati qat'an, bagi pemimpin-pemimpin sahabat tanpa khilaf. Sunat kalau tu sahabat. Lagi pula wa kadza bila kata kaza mana ada khilaf. Tapi khilaf liulatil muslimina, bagi pemimpin-pemimpin orang Islam, wa juyushihim dan tentera-tentera mereka, bisalahi dengan kebaikan, wal nasri doa dengan kebaikan dan doa dengan pertolongan, wal qiyami bil adli dan mendoakan mereka dapat menunaikan tanggungjawab. Qauluhu wa kadza. Kata musannif wa kadza liulatil muslimina ay wa kadza yusannu du'a'u lahum ay li baqiyatihim. Tak baca tu, senang tu. Wa zikrul manaqibi dan sebut manaqibnya. Okey, kan dia sebut hukum. Kalau sebut manaqib dia, anak keturunan dia sekali. Macam mana? La yaqta'ul wala, tidak putus mualaf. Dia kan kena mualaf. Jadi kalau doa sekali, kalau sebut sekali manaqib sultan tu, macam mana? Tidak ada masalah, tidak memutuskan mualaf. Oh bukan manaqib tu keturunan. Tu qauluhu wa dzikrul manaqibi ay dzikru manaqibil ulati ay sifatihim alhasanah. Sifat-sifat mereka. Kalau sebut sifat mereka tu tidak memutuskan mualaf. Ingat manaqib tu keturunan. Biar tu. Tengok foto muin, malam yu'addu bihi mu'ridan 'anil khutbati. Okey, yang kata tak putus tu selama mana tidak dibilangkan dengan dia dengan sebutan manaqib tadi, mu'ridan, dikira sebagai orang yang berpaling daripada khutbah. Panjang sangat sampai macam orang tengok, ni dah paling daripada khutbah ni. Konteks berbeza dah ni. Wa fit tawassuti, dan dalam kitab at-tawassut, yushtaratu, disyaratkan alla yutilahu, bahawa dia tidak memanjangkan akan zikrul manaqib italatan, sebagai panjang, taqta'ul muwalata, yang memutuskan panjang itu akan mualat. Tak boleh sebut panjang sangat sampai putus mualat. Kama yaf'aluhu kathirun minal khutaba'il juhal, seperti mana yang telah memperbuatkan akan dia oleh kebanyakan daripada pengkhatib yang jahil belaka. Qala syekhuna, telah berkata guru kami iaitu Syekh Ibn Hajar, walau syakka fi tarki fardin minal khutbati, jikalau seseorang itu syak pada meninggalkan satu fardu daripada khutbah. Lupa lah tadi baca Quran. Betul. Ba'da faraghil khutbah, selepas daripada selesai khutbah dah, nak semayang dah, baru teringat, maka lam yu'athir, tidak ada masalah, teruskan semayang. Kama la yu'athiru syakku fi tarki fardin ba'da salati awil wudu'i, seperti mana tidak memberi bekah, tidak memberi kesan syak itu syak pada meninggalkan satu fardu selepas semayang ataupun selepas wudu. Selepas wudu baru perasan bukan baru perasan, baru syak, kata basuh gedak tadi kepala, sudah kira tadi buat dah rokok tadi, buat dah, kira dia syak selepas semayang, tak ada masalah. Tapi kalau syak waktu semayang, dia kena mari baliklah kepada yang syak tu. Tengok dia kata, tengok dalam hasyiah tu, qauluhu faraghiha tu, tarik tu, falau syakka fil julusi, jikalau seseorang syak pada duduk, bainahuma bainal khutbatain, antara dua khutbah, dia syak, aku duduk ke tak ni, au fi athna'i thaniyah, ataupun dia syak tersebut pada ketika dua khutbah, pada ketika khutbah kedua, dia syak apa? Bi annahu, dengan bahawasanya ia taraka ruknan minal ula, meninggal ia akan rukun daripada khutbah pertama. Kalau dia teringat bukan teringat, kalau dia syak ketika duduk antara dua khutbah, atau syak ketika khutbah kedua, dia kata aku tadi baca Al-Quran, aku tadi baca wasiat ke doa rukun rukun pertama tu, khutbah pertama tu,
maka dia wajib ulang balik baca wasiat dan teruskan. Okay, andai kata berlaku, macam mana? Senang. Patah balik mana? Mu sebut wasiat, betul-betul wasiat takwa tu, mu sebut balik. Ataupun mu sebut balik ke daripada khutbah pertama, memang sebut balik lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usi bi taqwallah tu, usikum wa iyaya bi taqwallah. Kuat pendek lah. Rahimah apa? Lepas tu baca Al-Quran, qul wallahu ahad. Lepas tu teruslah khutbah kedua, baca rukun kedua pula. Rukun khutbah kedua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lepas tu usikum wa iyaya bi taqwallah rahimakumullah. Lepas tu khutbah macam biasa. Akhir kali doa. Selesai. Kalau berlaku juga jadi viral tu tak boleh. Dia binaan ala nafsi. Syok atas diri. Syok tu. Dia syok dia. Dia syok dia kena. Tu qala Qala Aishin, telah berkata oleh Ali Syuburan Malisi, lau alima taraka ruknin walam yadri hal huwa minal ula atau minal thaniyati. Kalau dia tak tahu tinggal rukun, dalam keadaan dia tidak, kalau dia tahu tinggal rukun dalam keadaan tak tahu mana satu daripada rukun tu, sama ada khutbah pertama ataupun khutbah kedua, hal yajibu i'adatuha i'adatu al-ula am i'adatu thaniyah faqat. Adakah perlu dia ulang balik khutbah pertama ataupun khutbah kedua? Dia sekarang ni tahu pada khutbah kedua bahawa ini tinggal rukun, tapi tak tahu rukun mana satu. Fihi nazar, maka padanya nazar. Wal aqrabu, lebih dekatnya, annahu yajlisu, bahawasanya dia duduk, thumma ya'ti bil khutbati tsaniyah, kemudian dia datang dengan khutbah yang kedua. Dia tahu tinggal rukun tapi tak tahu khutbah pertama atau khutbah kedua. Maka adakah dia perlu ulang khutbah pertama? Tak perlu. Duduk balik, kemudian berdiri buat khutbah kedua. Gitu ya. Habis. Qauluhu lam yu'athir kama la yu'athir asy-syak. Qala Simim, qiyasu ma dzukira aidan ta'thiru asy-syakki fi athnaiha. Ya, mana tadi? Baca dekat matan. Belum ya? Walau syakka, qala syekhuna, telah berkata syekhuna Ibnu Hajar, walau syakka fi tarki fardin minal khutbati, kalau seseorang itu syak pada meninggalkan fardu daripada khutbah, syak ba'da faraghiha, selepas daripada selesai khutbah, lam yu'athir, baca dah tu, kama la yu'athir, baca dah habis. Ni qala Simi, kata Simi, qiyasu ma dzukira aidan ta'thiru syakki fi athnaiha, memberi kesannya syak pada ketika khutbah, wa annahu la yarji'u li qawli ghairihi wa in kathura. Tu kata. Soalan tadi, tidak boleh dia rujuk kepada perkataan orang lain meskipun ramai. Kita sedang khutbah ni, kita tanya, tadi tinggal dah? Jawab, aku pun tak tahu. Contoh, dia tak boleh illa, tetapi boleh juga ni, in balagha haddut tawaturi, ketika sampai tahap tawatur. Macam mana? Contoh, kalau 40 orang ataupun lebih, contoh kita kata 500 orang, 500 orang jawab kata ni tinggal puji jadi, maka tu hak tawatir. Hak mutawatir tu, mutawatir ni kalau dalam kitab ada sebut 4 ke atas, sikit sangat tu. Kalau 3 tu kira banyak biasa, 4 ke atas 9 tu, maka dia tu jadi hak mutawatir. Wa hadha zahirun fil khatib. Itulah yang zahir dalam pada Syekh Khatib. Syekh Khatib sini kata kalau sampai had tawatir maka baru boleh ikut. Kalau sampai sikit saja ataupun banyak yang tak sampai tahap mutawatir. Banyak tapi tak sampai tahap mutawatir. Mutawatir ni ialah bilangan yang mana tak boleh bohong kalau sepakat. Mustahil bohong kalau sepakat. Tu kata Syekh Khatib. Falau syakka al-arba'una, kalau syak 40 orang, atau ba'duhum, atau sebahagian 40 orang, fi tarkil khatibi syai'an, pada khatib meninggalkan sesuatu, min furudiha furudil khutbah fi athnaiha athna'il khutbah. Ni sekarang makmum pula syak 40 orang syak, tadi dia baca dah alhamdulillah tu, fahal yu'athir, adakah memberi kesan ia? Fihi nazar, padanya nazar. Wa zahiru sani'ihim,
zahir perbuatan ulama'nya annahu la yu'athir, tak beri kesan, mengganggulah khatib tu lagi. Khatib rasa macam dah, dia kata tak baca lagi. Jadi kalau makmum syak tidak beri kesan, khatib syak tak boleh dia taklid orang lain kecuali haddut tawatur. Sebenarnya kalau haddut tawatur ni sama macam dalam bab semayang. Mana patah? Sama dalam bab semayang. Dalam bab semayang, contoh dia terlupa rakaat. Dia terlupa rakaat pula dah. Dia berasa rakaat 3. Dia syak 3 ke 4, 3 ke 4. Dia semayang Jumaat lah ni. Dia pun naik lambat. Orang tiba-tiba tegur subhanallah. Subhanallah. Maka boleh tak kita ikut perkataan makmum tu untuk kita turun balik ataupun kekal? Okey, jawabnya ada khilaf. Sebelum khilaf tu, pandangan pertama mengatakan kalau sampai tahap had mutawatir, banyak sangat ramai orang, 4 orang dan ke atas, maka boleh ikut. Pandangan Syekh Ibn Hajar, Syekh Khatib, Syekh Rabli. Pandangan kedua kata walaupun tahap mutawatir sekalipun tidak boleh ikut. Itu fatwa Walid, iaitu Syekh Rabli Al-Kabir. Jadi sama dalam khutbah ada khilaf. Itu sama, cuma tak ada sebutlah di sini. Habis. Kemudian syarat sah khutbah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi insya-Allah kita dah habis 3 dah. 3 di sini. Waw habis, fa habis, ra habis. Tinggal sad dengan shin. Malam ni kita akan baca kita akan baca syarat sah khutbah. Syarat sah khutbah pun sikit saja. Kalau kita ni lebih kurang 5 muka saja. Kemudian esok petang baru kita start syarat sah Jumaat. Tu yang paling panjang ni. Sampai hari Sabtu kita cek i'rab tu. Lepas tu siapa dapat hadiah tu? Ikut dia. Lepas tu T60. Wallahu ta'ala. Ada soalan belum tu? Ada soalan? Ui, mana juga weh Ustaz baca dah. Bapa baca dah. Ada? Ayat. Dengar tuang kafe. Lepas tu? Sah mana orang kafe yang tak wajib Jumaat? Tak sah Jumaat tadi? Ni 6 kategori. Tidak sah Jumaat, tidak wajib Jumaat, tidak dibilang 40 Jumaat. Ni tak kira 40 dia dengar. Okey, ni 40 orang yang nak sembahyang Jumaat saja. Orang kafe. Tak kena. Untuk hadirin yang untuk sah sembahyang Jumaat. Dah? Lagi? Senyap ni tau. Betul. Balik Kelantan habis. Tsunami. Tak kisah, sunat tertib. Tadi sunat tertib. Kata Imam Rafi'i dan Imam Mawardi, dia kata wajib tertib. Mana? Ada orang tu senyap ni. Aduh, apa ini? Khatib dilarang angkat tangan. Lepas tu? Lepas tu? Dah, lepas tu? Ujung. Makruh Makruh. Makmum ya boleh. Khatib pegang ni sunat.
Hah? Kena sebut apa? Kena sebut astagfirullah. Siapa kena sebut? Astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Oh. Patut dia lah tukar sirah nastaghfirullah. Kita amin ya. Kalau dia sebut astagfirullah, mana dia tak raih makmum. Macam kunut Kena sebut je mana? Itu tak wajib tu. Itu doa saja. Kalau dia nak doa minta apa tu, dia sebutlah sendiri. Sebab apa? Sebab dia kata astagfirullah. Astagfirullah untuk dia ya. Dia tak boleh amin. Kalau amin untuk dia. Manfaat untuk dia. Tak manfaat untuk kita. Sebab tu kena tukar sirah. Wa nastaghfirullah. Pada doa antara khutbah tu tak ada pun. Yang adanya diam je. Waktu tu nak berdoa khutbah berdoa yang yang makbul. Tak ada pun apa nama tu? Doa secara khusus di antara dua khutbah tu. Suruh imam baca ke tak ada? Nafsi. Tak mau. Kalau tempat lain yang senyap tu memang senyap lama. Senyap lama. Saya doa cepat lagi. Tu sekejap tu. Amin tangan kanan. Tangan kiri sunat. Tangan kiri lah pegang. Ambil apa dia buat tu khutbah. Dia sunat tangan kiri pegang tu waktu khutbah. Hadis najis. Menanggung najis ketika baca rukun khutbah saja. Kalau ketika duk baca bahasa Melayu ni bukan khutbah dah, sah dah khutbah dia. Tu tak ada masalah. Saya mungkin ada kot syarat sah malam ni. Syarat sah khutbah bebas daripada najis. Ada sebut hak ni untuk rukun sahaja. Bukannya tawabi' rukun. Tawabi' rukun ni benda yang kita cakap selepas rukun. Dalam kamus. Betul. Hak tu sunat apa? Tak pernah jumpa lagi ibarat. Tak tahu. Tapi ada hadis Ada kan? Hadis tu dah disebut kan. Tapi perbuatan tu wallahualam tak pernah jumpa lagi dalam kitab. Sunat ke apa ke? Kalau negara ada. Asal macam tak ada kan? Ada kalau masih? Tak ada. Tak baca dah. Tak baca dah. Dulu ada lah. Dulu. Ini pun ada. Ini terakhir. Ubah mazhab apa? Sejak Prof. Basri mari ubah mazhab apa? Aduh, tak tahu lah. Ada soalan lagi? Mikir. Malang ni pula. Sudah. Ni kosong. Betul-betul aku reda. Raditu billahi rabba. Tak nak dengar khutbah 40 orang. Seorang tu dia tak dengar khutbah rukun tak apa. Tapi kalau dia tak mau dengar khutbah rukun, dia pergi tanda tak sah. Dia kena isma'ul arba'in, memperdengarkan khutbah tu pada 40 orang. Walaupun bil quwwah. Sehari akan datang syarat sah khutbah. Tak, khutbah tak sah. Syarat sah khutbah tu. Kalau cukup 40 orang kita khutbah, yang lain-lain tu nak pergi tanda apa? Tak nak dengar tak apa. Kemalah tu.
Keturunan bakhil. Apa dia? Ha? Betul? Sunat lah. Hukum tengok Tok Khatib. Hukum sunat lah. Ha? Tak tahu itu. Wah, tak syarat kalau sunat pun. Tak syarat. Tak syarat. Tengok Tok Khatib ya. Betul? Dia kena ihdar, kena hadir. Kalau dia duduk rumah walaupun dengar, dia bukan di kalangan hadirin. Hadirin ni orang hadir mari masjid. Kalau dengar madai. Sebab tu isma'ul arba'in, arba'in tu yang hadirin. Bukan yang 40 orang secara merewang itu. Contoh buka pasar dekat masjid masa Jumaat contohlah. 40 orang yang mustautin tu pergi beli. Dia dengar. Tak sah sebab dia bukan di kalangan hadir, dia tak masuk lagi masjid. Dia tak kira hadir lagi. Hadir tu bila masuk masjid, lesai mu dah dengar lah tu. Macam mana? Itu dia. Dia sekali kalau buat soalan habis sampai kiamat tak habis nanti ada. Dah datang. Dah datang ada. Itu akan datang. Ada dalam syarat sah Jumaat saya. Dalam syarat sah Jumaat. Bukan. Dia tak ada liburan di sini tapi ketika ni, jap. Ya. Mana? Ni. Fasal, lepas tu wa bukur, lepas tu wa tazayyun. Wa ta'ammumun. Dan diam. Panjang pun. Wa iktsarus salawat, qiraatul kahfi, doa. Mana semalam jumpa ni? Ni wa harumata khatin la liman wajada hujatan. Wa nahwu mubaya'ah. Haram juga. Haram ke atas orang yang wajib Jumaat. Haruma ala man talzamahul jum'atu nahwu mubaya'atin. Haram ke atas orang yang wajib Jumaat untuk berniaga. Wajib Jumaat lah. Iaitu kerana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ni. Wa mahallul hurmati, dan tempat haramnya ialah fi haqqi man jalasa lahu fi ghairil jami'i. Sini ada jawapan ni. Bagus soalan tu. Ada jawapan lagi. Duduk cari juga jawapan ni. Tu. Dia kata amma man sami'an nidaa. Adapun orang yang mendengar seruan azan Jumaat, faqama, kemudian berdiri ia, qasidan, dalam keadaan dia berqasad al-jum'ata, untuk pergi Jumaat lah. Dia dengar azan, dia pun berdiri nak pergi Jumaat. Tetapi faba'a, dia tu berjual beli fi tariqihi, ketika dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan dia beli. Dia berdiri tu, dia dengar azan. Dia berdiri qasad nak pergi Jumaat. Dalam perjalanan on the way dia pergi beli. Dia beli sesuatu lah. Au qa'ada fil jami'i. Qa'ada fil jami'i ni tak pasti apa pula al-jami'i tu. Lepas tu waba'a, dah berjual beli ya, fa innahu la yahrumu alaih. Tu tak haram. Dia qasad nak pergi Jumaat.
Lepas tu dalam on the way pergi Jumaat tu dia berjual beli. Itu tak haram. Okey, satu. Ni bagi orang yang wajib Jumaat ni. Pergi Jumaat. Dia on the way pergi Jumaat, tiba-tiba dia singgah kedai beli barang. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey. Lakin al-bai'u fil masjidi makruhun. Okey, tetapi jual beli dalam masjid itu makruh. Wa mahalluha mahallul hurmah. Tempat haram juga ialah in kana aliman bin nahi. Kalau dia tu tahu kata tak boleh berjual beli. Ketika kepada orang yang wajib Jumaat. Okey, itu pun haram. Wala darurata ka bai'ihi lil mutarri ma ya'kuluhu. Wala darurata kan? Wala darurata ka bai'ihi lil mutarri ma ya'kuluhu wa bai'a kafanin limayitin khaifa taghayyuri bit ta'khir. Okey. Wa illa fala hurmata. Wa illa fala hurmata. Wa illa fala hurmata wa in fatatil jum'atu. Fala hurmata wa in fatat. Okey, wala darurata, tidak ada jenis darurat. Kabai'ihi, seperti membelinya seorang lil mutarri, kepada orang yang berkeperluan, ma ya'kuluhu, apa yang dia nak makan. Contoh dia orang yang sangat tak lapar, kita jumpa, kita tolong beli makan kepada dia. Okey, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Wa bai'i kafanin, dan membeli kain kafan lima yitim, bagi orang mati, khaifa taghayyurihi, kerana takut berubah mayat tersebut, bitakhiri, dengan sebab lewat, kita pun beli, boleh. Wa illa, dan jika tidak, fala, dengan mana kita boleh beli untuk orang yang sangat tak lapar tu, kita boleh beli kain kapan kepada mayat, takut-takut berubah kalau lewat, itu tak dikira darurat, boleh beli dah. Tetapi kalau darurat dengan makna kalau dia tak makan ketika tu boleh mati, maka la hurmata wa in fatatil jum'ah. Tidak haram dia berjual beli walaupun luput Jumaat, sebab dia darurat. Kalau tak beli ni confirm berubah mayat tersebut. Kalau tak beli makanan ni confirm dia mati. Itu darurat tu. Tapi beli kain kafan kepada orang mati, takut berubah bau, beli makanan kepada orang yang sangat betul lapar, takut dia dalam keadaan tidak takut terjadi darurat atas dia, tidak takut terjadi darurat bau, jadi bau lebih busuk daripada yang sebelumnya, maka hak tu tidak ada masalah jual beli. Tapi kena hadirlah juga Jumaat. Tapi disebabkan kalau dia hadir Jumaat tu menyebabkan dia tu confirm mati, ada darurat tu. Bila ada darurat, maka dia kena wajib beli walaupun dia tu luput sembahyang Jumaat. Lepas tu ada lagi, wa kharaja biqaulihi man tarzamuhu Jumaah. Telah keluarlah dengan kata musannif, orang yang wajib Jumaat oleh man la talzamuhu, orang yang tak wajib Jumaat. Orang yang tak wajib Jumaat, fala hurmata alaihi wala karahata. Ni kita nak orang tu tanya ni, adakah orang perempuan boleh jual beli? Maka jawabnya boleh. Haram tak haram? Makruh tak haram? Makruh tak makruh? Cuma timbul isu pula dah, kalau dia tu orang yang mai beli pula ialah orang yang wajib Jumaat. Betul lah. Man jalasa lahu fi haqqi man jalasa lahu fi ghairil jami'i. Betul lah, betul. Jadi kalau dia tu contoh dia jual kat masjid, orang on the way dia termasuk gini, dia termasuk orang yang nak hadir Jumaat. Dalam nak hadir Jumaat, on the way pergi Jumaat tu dia jual beli, itu apa? Tadi dia kata wa amma man sami'an nidaa, seseorang yang mendengar seruan azan, faqama, kemudian berdiri ia, qasidan, berdiri itu dalam keadaan qasad, al-jum'ata, untuk pergi Jumaat, faba'a fi tariqihi, maka dia berjual beli dalam perjalanan dia, maka fa innahu la yahrumu alaihi, tak haram. Sebab apa? Sebab dia on the way qasad nak pergi Jumaat. Qasad nak pergi Jumaat, boleh boleh.
Ha? Ni apa nama? Hak ni yang kata haram ni lah. Azan apa khutbah tu lah. Azan kedua tu lah. Tu. Ba'da azan ni selepas pada azan. Bukan. Ba'da azan ni khutbatin. Selepas azan khutbah. Azan khutbah pada khutbah pertama. Haram. Wa yukrahu qabla al-adhan ba'da az-zawal. Dimakruhkan berjual beli sebelum azan, selepas masuk waktu. Masuk waktu dah tapi tak azan lagi, dia berjual beli, makruh. Yang kata haram tadi pula, kalau berlaku akad jual beli macam mana? Sahal aqdu. Sah akad nikah pula. Sah akad jual beli cuma haram. Cuma haram kecuali hak tadi itulah. Tengok. Baru kita nak kata tadi. Yang kata tak haram orang yang tak wajib Jumaat itu, lakin tetapi idza tabaya'a ma'a man huwa mithluhu. Kalau dia berjual beli dengan orang yang pesen dia, orang yang sama-sama tak wajib hadir Jumaat. Amma idza tabaya'a ma'a man talzamuhu. Adapun orang yang berjual beli bersama dengan orang yang wajib Jumaat, haruma alaihi. Hatta haram atasnya jual beli. Atas orang penjual tu lah. Li'anatihi 'alal harami, kerana membantu dia ke atas haram. Wa qila kuriha lahu, dan kata qil kata makruh. Dia ada khilaf. Jadi dia wajib sembahyang Jumaat, dia tak mau pergi Jumaat, dia jual beli. Kita penjual ni tak boleh jual niaga dengan dia. Tapi payah agak nak tanya macam mana. Mungkin kita tengok qarinah baju tak nak pergi sembahyang apa. Sebab tadi kata man sami'a nida faqama qasidan al-jum'ata faba'a fi tariqihi fa innahu la yahrum. Kalau on the way pergi sembahyang, dia beli di jalan, tu tak ada masalah. Yang masalahnya ialah orang yang wajib Jumaat dia tak mau pergi, dia pergi jual beli. Tu haram. Mana ada tafsir. Kalau berjual beli dalam masjid makruh. Habis. Yang kata haram ni pula ialah tahu kata benda ni larangan syara. Kalau tak tahu, habis. Ada soalan? Lagi? Malang ni pula. Ada lagi? Tak ada lah. Wallahu ta'ala a'lam. Paisyak pula nak ambil fuh pula ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.